Antara paparan menarik hari ini. Tuduh sorok beras, PAS Kedah ancam mahu samat. Kod pemakaian tak harus jadi penghalang ceburi sukat. Ahli Parlimen Kuala Kangsar sokong Anwar kekal dengan bersatu. Perdana Menteri tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat berdasar diterima. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata, rakan sejawatnya di Selangor, Amiruddin Syari berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuhkan reputasinya sebagai Menteri Besar. Menurut Sanusi, ini menjadi sebab mengapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 10 Oktober lepas berhubung sama fitnah Amiruddin terhadapnya mengenai dakwaan Menteri Besar Selangor itu terbabit dalam skandal dengan jutawan Vincentine bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Sanusi berkata adalah diketahui umum bahawa perang mulut antara dia dan Amiruddin telah berlaku sekian lama dan memuncak apabila menghampiri pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Sanusi mendakwa Amiruddin sendiri dalam banyak keadaan telah mengeluarkan kenyataan bagi mengecam, mengutuk dan memfitnahnya dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berasas serta komen-komen yang berniat jahat. Kenyataan tersebut, kata Sanusi, telah menjatuhkan reputasinya di mata masyarakat. Menurutnya, antara fitnah dilakukan Amiruddin terhadapnya adalah dalam program Jelajah Madani di Bukit Melawati pada 13 Julai dan dalam satu sidang media selepas program pelancaran Madani Afiat Gotong Royong Mega Pelangi Edis 1.0 dan One Hour Malaysia Clean Up Peringkat Kebangsaan 2023 pada 9 Julai. Sanusi juga menafikan memfitnah Amiruddin dan mendakwa Menteri Besar Selangor itu memperbesar-besarkan dan memetik ucapannya di luar konteks. Katanya dia tidak pernah mengatakan bahawa plaintiff terlibat dalam salah guna kuasa atau rasuah. Katanya defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff secara langsung telah menyebabkan negeri Selangor dan atau kerajaan negeri Selangor kehilangan dan atau mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebanyak 180 juta ringgit. Apa yang defendant nyatakan adalah projek sekitar Sungai Kelang yang berpotensi untuk mencatat kerugian paling kurang 180 juta ringgit dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan plaintiff. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff adalah seorang menteri besar yang tidak layak, tidak cekap, korup, mengamalkan kronisme dan pilih kasih. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff berpakat sulit dengan peniaga-peniaga, pembela dan atau pelindung ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina, memilih kasih dan memperkayakan ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina. Pada 30 Ogos lalu, Amiruddin memfailkan sama fitnah terhadap Sanusi kerana mendakwa dia terbabit skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Vincentine membabitkan projek pembersihan Sungai Kelang. Sebelum itu, Tan juga memfailkan sama fitnah terhadap Sanusi berhubung isu yang sama. PAS Kedah memberi amaran dan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam menyorokkan beras di negeri itu. Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya berkata, pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam isu kekurangan bekalan beras seperti yang didedahkan media baru-baru ini. Katanya, PAS Kedah memberikan tempoh 24 jam kepada mana-mana pihak yang memfitnah penglibatan PAS Kedah dalam isu ini. Jika mereka tidak meminta maaf serta menarik balik kenyataan fitnah tersebut, maka tunggu tindakan undang-undang yang akan diambil. Dia turut menegaskan tanggungjawab penguatkuasaan terhadap isu bekalan beras adalah di bawah kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Katanya, PAS Kedah tidak pernah terlibat maupun memberikan sebarang arahan kepada mana-mana pihak untuk melakukan aktiviti hoarding sehingga memberikan implikasi terhadap tahap keselamatan makanan negara. Ahmad Yahya mengulas dakwaan di media sosial bahawa PAS Kedah bekerjasama dengan kartel untuk menyorokkan beras sekaligus menyebabkan kekurangan makanan ruji berkenaan. Malah ada yang mendakwa parti Islam itu menerima tahajaan daripada perkilang padi di negeri ini untuk membiayai aktiviti mereka. Ini selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan 5 kilang beras di Kedah diserbu kerana didakwa terlibat dalam penyelewengan subsidi. Sanusi sebelum ini menolak dakwaan bahawa kerajaan negeri atau agensi berkaitnya terlibat dalam isu kekurangan bekalan beras di pasaran. Mengulas selanjut, Ahmad berkata PAS Kedah sendiri mendukung prinsip serta kelantangan yang ditunjukkan Muhammad Sanusi dalam memerangi rantai padi dan beras. Katanya PAS Kedah kesal dengan tindakan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menuduh penglibatan PAS Kedah dalam isu ini. Apakah mereka cuba untuk mengalih perhatian kegagalan menteri dalam menangani isu ini? Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, ahli parlimen perlu memecatnya melalui usul jika mereka tidak menyukai caranya mengendalikan persidangan. Ini berlaku selepas pertikaian tercetus di Dewan Rakyat sebelum ini.
berhubung dakwaan konflik kepentingan dalam kelulusan usul yang dikemukakan oleh Taufik Johari Pakatan Harapan Sungai Petani. Taufik ialah anak Johari. Johari menegaskan sebagai speaker, dia tidak dilantik oleh mana-mana parti tetapi dipilih oleh ahli parlimen sendiri. Katanya, jika anda tidak suka saya, maka buat usul, pecat saya. Terdahulu, Awang Solahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pedang, menggunakan istilah anak bapa apabila Syahidan Kasim, Perikatan Nasional Arau, mempersoalkan alasan usul Taufik diluluskan sebelum usulnya. Syahidan berkata dia mengemukakan usulnya pada Selasa, manakala Taufik menghantarnya pada Rabu. Kenyataan Awang mendorong Taufik dan RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong mendesak mereka menjelaskan istilah itu dan menarik balik kenyataan masing-masing. Ahli Parlimen Pendam menjawab ringkas dan menyatakan konflik kepentingan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci. Timbalan Speaker Alice Lau yang mempengerusikan sesi itu pada masa itu menjelaskan bahawa tidak ada konflik kepentingan kerana usul Taufik telah diberikan kepada Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor untuk dipertimbangkan. Dia kemudian memutuskan untuk mengarahkan Awang keluar Dewan apabila dia tidak menarik balik kenyataannya. Johari menjelaskan bahawa tidak ada pilih kasih seperti yang digambarkan oleh Syahidan kerana usul ahli parlimen Arau itu langsung tidak berkaitan dengan isu yang dibawa oleh usul Taufik. Dia juga menggesa ahli parlimen supaya tidak melibatkannya dalam hujah mereka di Dewan Rakyat. Kementerian Belia dan Sukan akan mengadakan pertemuan dengan Persatuan Gimnastik Terengganu dalam mencari jalan penyelesaian berhubung penawaran dibuat oleh atlet gimnastik wanita negeri itu menyertai sukan wushu. Menterinya Hanayo berkata, pertemuan itu akan membincangkan solusi terbaik buat atlet terlibat susulan kerajaan negeri kekal dengan pendirian melarang penyertaan mereka dalam sukan gimnastik pada mana-mana kejohanan termasuk Tamasya Sukan Malaysia. Katanya, saya telah menghubungi Presiden PGNT Abdul Razak Mat Amin untuk kita tengok bantuan apa yang boleh diberikan bagi menyelesaikan masalah ini menerusi Majlis Sukan Negara. Hasrat kami ialah supaya anak-anak muda yang mahu terlibat dalam apa jenis sukan pun, kod pemakaian tidak seharusnya jadi penghalang untuk meneruskan impian dalam menceburi sesuatu sukan. Hana mengulas mengenai perkara tersebut susulan keputusan kerajaan negeri itu untuk tidak menyertai acara gimnastik wanita dan Gym Rama pada Sukma 2024 di Sarawak disebabkan masalah pakaian tidak patuhi syariah. Sementara itu, Hana berkata pihaknya akan mengumumkan pengganti kepada bekas Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Sapawi Ismail sebelum hujung bulan ini atau bulan depan. Ahmad Sapawi bersara wajib pada 28 September lalu selepas 35 tahun menyumbang bakti dan tenaganya bersama dengan agensi KBS itu. Terdahulu, Piala Petrina iaitu kejohanan Gym Rama antarabangsa buat julung kalinya diadakan di Kuala Lumpur telah menarik penyertaan 10 negara dan membabitkan lebih 600 peserta. Kejohanan tersebut disertai gimnas dari Azerbaijan, China, Mesir, Jepun, Meksiko, Singapura, Taiwan, Thailand, UAE dan Malaysia. Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dan mengotakkan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Katanya, saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh yang demikian, saya menyokong Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Untuk rekod, Anwar tidak membuat sebarang kenyataan umum yang meletakkan syarat ahli parlimen pembangkang yang pada masa ini tidak mendapat sebarang peruntukan persekutuan untuk memberi perkhidmatan kepada pengundi mereka untuk menyokong dasar kerajaan bagi mendapat peruntukan itu. Sebaliknya, Anwar dan ahli parlimen kerajaan lain telah berkali-kali memberitahu ahli parlimen pembangkang untuk mengadakan perbincangan dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan yang sama dan memberi jaminan bahawa kerajaan terbuka kepada perbincangan sedemikian. Sementara itu, Zulkarnain menegaskan dia tetap setia bersama Bersatu walaupun mengakui berisiko berdepan tindakan tata tertib. Katanya, biarpun saya berkemungkinan berdepan dengan risiko sebarang tindakan disiplin parti, saya tidak sanggup melihat pengundi-pengundi di kawasan saya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Dalam maklum balas segera, Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad dilaporkan berkata Zulkarnain perlu dirujuk kepada Speaker Dewan Rakyat. Ini kerana hanya speaker yang boleh memutuskan sama ada Zulkarnain melanggar undang-undang anti lupa parti. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Dalam temu bual yang disiarkan dalam talian, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Katanya, tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan, kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal.
Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara kita. Bagaimanapun, Anwar berkata syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawapan PAS, Anwar mendakwa tidak ada penolakan yang jelas mahupun respon positif. Katanya iklim politik masih agak panas, jadi kami akan biarkan ia sejuk untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Katanya saya tidak mahu menghalang PAS menyertai kerajaan, sudah tentu bergantung kepada syarat dasar utama ini diterima. Pada awal Mei lalu, Wakil Anwar mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri itu memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada PN tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Ditanya bagaimana dia merancang untuk memerangi kebangkitan retorik ketuanan Melayu Islam, Anwar menggariskan 3 pendekatan. Katanya, pertama, pembangunan ekonomi, sistem yang lebih adil dan saksama supaya tidak masyarakat atau sebahagian negara dilihat diabaikan atau dipinggirkan. Kedua, sudah tentu pendidikan kerana ekstremis, perkauman, ketaksuban agama membiak dengan mudah di kalangan segmen penduduk yang lebih jahil. Apabila saya katakan jahil, saya tidak bermaksud anda tidak layak, anda tidak pergi ke universiti. Maksud saya kurangnya pemahaman tentang mesej keseluruhan agama yang bergantung kepada sebahagian daripada mula dan syekh dengan tafsiran yang sempit dan kabur. Pendekatan ketiga katanya adalah untuk menyedarkan golongan berkenaan bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya beragama Islam, ia masih sebuah negara berbilang kaum. Katanya kita telah bertahan beratus tahun dengan kehadiran penganut Buddha, Hindu dan Kristian. Tidak ada sebab mengapa anda perlu mengganggu ini dan menimbulkan permusuhan. Secara berasingan mengenai subjek sama, ada Najib Abdullah Razak akan mendapat pengampunan. Anwar berulang kali mengulangi bahawa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada Agong yang menurutnya tidak memerlukan nasihatnya mengenai perkara itu. Didesak mengenai apa yang dilakukan jika pengampunan Najib dibawa kepadanya, Anwar menjawab saya akan mempertimbangkannya. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.